dulu arwah ayah Abang Ani pernah nampak darah segar membuat-buat keluar dari dalam tanah depan rumah pada satu petang masa hujan tu. Dan arwah mak dia pula selalu nampak orang berjubah hitam dekat tempat tu. Abang Ani jumpa sebilah keris pendek yang tertulis huruf-huruf Jawi pada hulunya. Dia bagi pada abang sulung dia yang tinggal dekat Temerloh Pahang tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan kisah misteri daripada Abang Abdul Ghani lagi tentang geliga sesumpah atau sumpah-sumpah. Pernah dengar tak? Ke baru first time dengar? Nak tahu cerita dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Yang belum subscribe tu sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Baiklah, macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Alright, kisah yang saya akan kongsikan ni adalah kisah benar yang Abang Ghani alami sendiri. Biasanya kita selalu dengar geliga ular, geliga lipan, geliga siput, geliga semut dan sebagainya kan. Tapi geliga sesumpah memang jarang kita dengar kan. Kisah ni terjadi lebih kurang 10 tahun lalu. Masa tu Abang Ghani kerja kontrak dekat Hulu Perak. Kerja susun-susun batu dekat tebing sungai untuk tahan hakisan tu. Ada satu hari tu lebih kurang pukul 11 pagi. Masa tu cuma tinggal Abang Ghani seorang je dekat tempat binaan tu sebab kawan-kawan sekerja dia yang lain dekat site lain. Dekat tebing sungai tu ada timbunan batu-batu sebesar 4 hingga 8 inci. Macam-macam bentuk ada. Abang Ghani ditugaskan jaga tempat tu sementara kawan-kawan sekerja dia yang lain ikut mandu. Mandu ni macam supervisor lah. Ikut mandu dia pergi pasang tebing dekat sebelah lain. Jadi tinggallah Abang Ghani ni seorang-seorang dekat situ. Masa dia tengah munam mandi dekat situ, tiba-tiba Abang Ghani terpandang seketul batu kecil, licin dan putih, berkilat dekat celah timbunan batu-batu besar. Batu tu besar telur cicak je. Yang peliknya, dalam longgokan batu-batu besar tu, dia boleh nampak batu tu. Hati macam tergerak nak ambil batu tu. Terus dia ambil. Bentuknya separuh bulat macam batu cincin. Bila dia pegang, tiba-tiba suasana tempat tu berubah. Rasa sejuk, sunyi dan sangat tenang. Sedangkan sebelum ni tempat tu agak panas dan membahang. Abang Ghani rasa macam berada dalam alam lain. Kemudian dia letak atas tapak tangan. Rasa sejuk je, macam ais. Dia belik-belik batu tu. Nampak macam ada sesuatu dekat dalam batu tu. Macam nombor 6 atau 9. Bila dia amati lagi, nampak macam bayangan haiwan yang tengah melingkar tu. Masa Abang Ghani tengah belik-belik batu tu, tiba-tiba ada seseorang menyapa dia dari belakang. Apa tu? Abang Ghani menoleh. Bos dia rupanya. Bos Abang Ghani ni berstatus haji dan seorang pengamal perubatan Islam. Haji Fuad nama dia. Bos, tengok ni, batu apa ya? Kata Abang Ghani sambil ulurkan batu tu pada bos dia. Haji Fuad letak batu tu atas tapak tangan dia lah. Kemudian mulutnya terkemak-kamik membaca sesuatu. Mana kau dapat batu ni? Dekat situ tu Haji. Ni bukan batu biasa. Ni geliga haiwan. Tapi tak pasti haiwan apa. Kau simpan baik-baik. Tunggu dan lihat je.
Haiwan apa yang selalu masuk ke rumah kau dan selalu kau jumpa dekat mana-mana tempat kau pergi? Itulah dia. Abang Gani cuma anggukkan kepala dan simpan geliga tu dalam poket seluar dia. Memang dia nak bagi dekat kau. Kalau sengaja dicari takkan jumpa. Geliga tu ada khasiat perubatan. Nanti kau akan tahu. Lepas dah sembang-sembang kejap, Haji Fuad bagi makanan tengah hari dan duit belanja sikit pada Abang Gani. Haji Fuad pun beredar. Dia nak pergi Sungai Petani sebab ada kerja. Lepas bos dia pergi, Abang Gani pun duduk makan nasi dekat bawah pokok tepi tebing sungai. Tak lama kemudian, 3 orang kawan dia pun sampai. Dah pukul 12.30 hari masa tu untuk rehat dan makan lah. Abang Gani tak cerita pasal geliga yang dijumpa tu. Tapi memang terasa lain macam sejak pegang geliga tu. Badan dia terasa ringan dan segar. Lengan-lenguh dan sengal badan tak terasa lagi. Rasa tenang je. Habis waktu kerja pukul 5.30 petang, mereka pun pulang dengan motosikal. Abang Gani naik motor dengan Syafiq dan lagi 2 orang kawan dia tu naik motor lain lah. Jarak tempat kerja dengan kampung mereka lebih kurang 15 km dan banyak selekoh sepanjang perjalanan tu. Syafiq bawa motor agak laju juga, membuatkan Abang Gani yang bonceng dekat belakangnya rasa gementar dan gayat. Abang Gani ni memang fobia dengan kelajuan, tapi Abang Gani tahu kalau dia suruh Syafiq perlahankan pun dia tak endahkannya. Dia nak cepat sampai sebab nak main bola. Nak tak nak, Abang Gani terpaksalah diamkan je. Jalan tu pun taklah sibuk sangat, kawasan kampung. Tiba-tiba Abang Gani rasa tak sedap hati. Macam ada sesuatu dekat depan dia. Dia macam nampak sesuatu tapi tak tahu benda apa. Geliga dalam poket terasa panas dan bergetar. Zzz. Sambil tepuk bahu Syafiq tu, Abang Gani bersuara, "Fit, slow, slow. Dekat selekor tanah hitam tu." "Selekor tanah hitam? Ada apa? Roblox ke?" "Tak adalah. Mana pernah ada Roblox time macam ni." "Bukan Roblox. Slow, slow. Bahaya." Abang Gani pekik, membuatkan Syafiq tergamam. Dia perlahankan motor dan berhenti dekat sebuah warung kosong tepi jalan. "Pelik kau hari ni, tiba-tiba memekik cakap ada bahaya dekat depan. Mana kau tahu? Bahaya apa?" Tak lama kemudian kawan yang lain pun sampai dan berhenti juga. Apple bersuara, "Kenapa berhenti dekat sini? Entah Mak Gani ni tiba-tiba memekik suruh aku slow. Ada bahaya dekat depan katanya. Entah mimpi ke apa." Lori balak terbalik dekat selekor, dekat simpan jalan balak depan tu. Ada kayu-kayu merintang jalan. Abang Gani tak tahu macam mana tiba-tiba je dia boleh cakap macam tu. Padahal dia sendiri pun tak tahu apa-apa. Semua kawan-kawan dia terdiam dan pandang Abang Gani dengan pandangan yang pelik. Kemudian Syafiq bersuara, "Jomlah, tak ada sudahnya kita tunggu dekat sini. Betul ada bahaya atau si Mat Gani ni mimpi atau kena rasuk. Kita tengok je." Mereka pun sambung perjalanan semula, tapi dengan perlahan dan berhati-hati. Lepas satu selekor, dekat simpang jalan lori balak keluar masuk tu, memang betul ada sebuah lori balak terbalik tepi jalan. Rantai yang ikat kayu dekat bahagian belakang jadi longgar dan 2 batang kayu tercabut merintangi jalan. Nasib baik tak banyak kereta waktu tu. Mereka cuma tengok sekejap dan terus bergerak pulang. Malam tu, lepas isyak, kawan-kawan Abang Gani ni datang rumah dia, lepak-lepak berbual kosong. Memang macam tu lah setiap malam. Kebetulan pula malam tu malam minggu, esoknya cuti. Kemudian Abang Gani tunjuklah batu geliga yang dijumpa tu. Batu cincin ke? Geliga apanya? Macam plastik je. Mata cincin plastik mainan budak tu. "Plastik apa? Berat ni." Apple ketuk-ketuk batu tu pada bekas abu rokok yang terbuat dari kaca. Ting 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 ting. "Plastik tak bunyi macam ni. Lagipun berat dia macam batu je," kata Apple. Syafiq ambil batu geliga dari Apple tu dan tengok ikut cahaya lampu. Kemudian dia bakar batu tu dengan lighter untuk pastikan benda tu dibuat dari plastik. Lama dia bakar, tapi sikit pun tak cair. Cuma panas dan ada sikit kemerahan. "Batu cincin orang jatuh kot," kata Syafiq sambil bagi balik batu tu pada Abang Gani. Abang Gani masukkan dalam muncang kecil dan simpan dalam laci amari dalam bilik dia. Kemudian mereka berbual pasal lori balak tadi. Mereka pelik, macam mana Abang Gani boleh tahu ada kemalangan dekat depan tu. Tapi Abang Gani sendiri pun pelik, macam ada suara yang bisik dekat dia. Tiba-tiba
Mak Seli yang tengah main gitar tepi dinding cepat-cepat bangun dengan wajah yang panik. Mereka semua menoleh dan ternampak ada seekor sesumpah yang agak besar dengan mata merah tengah bertinggi atas bendul, macam merenung tajam pada Syafiq. Syafiq capai penyapu tepi amari dan cuba pukul sesumpah tu. Tapi Abang Ramli cepat-cepat alang dan sambar penyapu tu dari tangan Syafiq. Syafiq berkata, "Binatang ni bawa sial. Mana boleh biar masuk rumah? Mana kau tahu sial? Ada dalam hadis satu Quran. Hadis riwayat siapa? Atau Quran surah apa? Ayat berapa?" Syafiq terdiam. Sesumpah tu macam faham. Dia mula merayap ke atas ikut tiang. Tapi memang jarang sesumpah masuk rumah malam-malam pula tu. Dekat pukul 11 malam, kawan-kawan Abang Gani pun pulang. Masa Abang Gani baring-baring atas katil sementara nak lelapkan mata tu, tiba-tiba dia terdengar sesuatu merayap atas layar plastik siling bilik dia. Dia mendongak. Layar plastik tu bergerak dan melekuk macam dipijak binatang kecil. Biasanya tikus lah selalu merayap dekat situ. Abang Gani buat tak tahu je. Dia padamkan lampu untuk tidur. Baru je Abang Gani nak terlelap, dia terasa ada satu benda kecil dan panjang sentuh pipi kiri dia. Abang Gani terus bangun dan buka lampu. Dia nampak ada seekor sesumpah atas bantal dia. Abang Gani semakin heran. Memang jarang dengar sesumpah masuk rumah. Kalau binatang lain macam ular atau lipan memang selalu jugalah dengar. Tiba-tiba Abang Gani teringat kata-kata Haji Fuad siang tadi. Ini geliga haiwan, tapi tak pasti haiwan apa. Kau tunggu dan lihat binatang apa yang selalu masuk rumah atau kau jumpa. Itulah dia. Abang Gani mula terfikir mungkin batu tu geliga sesumpah. Kemudian Abang Gani ambil geliga dari laci almari dan belik-belik kejap. Putih berkilat macam mutiara dan bila dilihat dari bahagian bawah, nampak macam sesuatu yang berlingkar macam nombor 6. Bila dia amati betul-betul, ternyata itu macam bayang seekor sesumpah yang sedang membengkokkan ekornya. Lepas tu Abang Gani letak geliga tu bawah bantal, padam lampu dan baring semula. Dan akhirnya terlelap. Esoknya bila bangun pagi, badan Abang Gani rasa ringan dan terasa segar. Segala sakit-sakit sendi dan lengan-lengan otot dah hilang. Lepas mandi dia ke warung nak bersarapan. Lepas sarapan tu dia balik lah. Bila sampai dekat rumah tu, dia tengok Apple dah tunggu. Biasanya hari cuti mereka selalu ke sungai dekat kawasan hutan untuk memancing atau berkelah. Mereka pun ke rumah Syafiq untuk ajak dia sekali. Tapi bila sampai rumah Syafiq tu, kakak sulung dia beritahu yang Syafiq dihantar ke hospital awal pagi tadi. Kakak dia cakap semalam tiba-tiba je Syafiq demam panas yang agak teruk. Badannya merah macam kena panggang dan meracau teruk sampai ke pagi. Mereka berdua terkejut lah sebab malam tadi Syafiq okey je. Mereka pun segera ke hospital. Memang Syafiq kena demam panas yang agak kronik. Mereka cuba berbual tapi Syafiq macam tak dengar suara mereka berdua. Mungkin tak perasan Abang Gani dengan Ipu datang melawat. Abang Gani tak berani nak sentuh dia. Matanya sekejap pejam, sekejap terbuka, sekejap pejam, sekejap terbuka. Sesekali menjegir, pandang siling macam terlihat sesuatu. Dia asyik meracau, "Maafkan aku, maaf." Habis masa melawat tu, mereka pun pulang. Abang Gani cuba cari jawapan atas apa yang berlaku, tapi segalanya masih sama. Dia beritahu Haji Fuad pasal si Syafiq tu. Sampai dekat rumah, Abang Gani nampak ada beberapa ekor sesumpah bertinggi atas pokok bunga kertas. Semuanya seolah pandang Abang Gani. Dekat pokok kacang kelisa ada seekor sesumpah yang lebih besar dengan rupanya yang agak mengurungkan. Berwarna perang bertumpuk merah. Duri-duri dekat belakang tengkuknya agak panjang dan matanya besar berwarna merah. Jarang Abang Gani tengok sesumpah sebesar tu. Sesumpah tu pandang tempat ke arah Abang Gani, macam cuba nak bagi tahu sesuatu. Abang Gani terus buka pintu dan masuk ke rumah. Dia pasang kipas meja dekat ujung kepala dan baring atas sofa. Bila dia pejamkan mata, Abang Gani terasa ada sesuatu merayap atas dada. Bila dia buka mata, Abang Gani nampak ada 2 ekor sesumpah atas dada dia. Walaupun terkejut, Abang Gani biarkan je. Dia macam dah mula terima binatang-binatang tu sebagai teman. Abang Gani dah tak terasa geli atau gerun lagi. Dia biarkan je sesumpah tu merayap atas badan dia. Lagipun sesumpah tu tak bisa. Akhirnya Abang Gani terlelap. Bila dia terjaga, sesumpah tu dah tak ada.
Malam tu masa Abang Ngani baru nak lelapkan mata, dia terdengar bunyi macam suara menggeruh dari penjuru bilik. Agak keras bunyinya. Abang Ngani buka mata dan pandang ke arah bunyi tu. Walaupun lampu dah dipadamkan, tapi tempat tu kelihatan bercahaya. Abang Ngani terpegun dan menarik nafas panjang. Kelihatan seekor sesumpah besar yang dinampak bertinggi atas pokok kacang kelisa siang tadi merenung tempat Abang Ngani. Tiba-tiba muncul gumpalan asap dan sesumpah tu seakan-akan membesar dan berubah wujud jadi manusia. Seorang lelaki tu berjubah putih, berjanggut panjang hingga paras dada dan berjambang tebal. Abang Ngani terkaku dan hanya memandang je. Kemudian lelaki tu bersuara, "Kawan cucu tu biadab, tergamak di Bakatuk. Sebab tu Tok terpaksa beri sikit pengajaran." Abang Ngani terus teringat yang Syafiq ada bakar geliga tu dengan letter. Lelaki tua tu bersuara lagi, "Rendam geliga tu dalam air dan bagi dia minum." Kemudian lelaki tua tu terus gaib. Abang Ngani bagaikan tersentak dan macam baru tersedar dari mimpi. Esoknya dia beritahu Haji Fuad pasal kejadian semalam. Haji Fuad pun suruhlah dia buat apa yang disuruh oleh kadam geliga tu. Abang Ngani rendam geliga tu dalam air dan bawa ke hospital dengan Epul, Seldi dan Haji Fuad. Haji Fuad terangkan sesuatu pada Mak Syafiq ni dan Abang Ngani bagilah air itu pada Mak Syafiq untuk Syafiq minum. Esoknya dapat khabar yang Syafiq dah sembuh sepenuhnya dan boleh pulang ke rumah. Demam dia hilang serta-merta lepas minum air geliga tu. Agak menakjubkan hingga membingungkan pihak hospital. Lepas Syafiq sihat tu, mereka pun mula bekerja semula. Susun batu-batu dekat tepi sungai. Kadang-kadang buat landscape. Masa lapang pula main muzik. Dekat rumah Abang Ngani ni ada bilik jamming. Ada 3 gitar elektrik dan 2 akustik, keyboard dan drum set. Rumah dia cuma ada 2 bilik je. Satu bilik Abang Ngani buat macam studio tapi tak kedap bunyi lah. Jadi kalau nak main kadang-kadang ganggu jiran. Kena cari waktu yang sesuai kalau nak main. Satu malam tu, lepas hujan lebih kurang pukul 9 malam, Abang Ngani dah tutup lampu dan baring, tapi belum lelap lah. Suasana memang sunyi, cuma bunyi katak dan cengkerik je. Tiba-tiba keyboard dalam bilik sebelah tu berbunyi. Abang Ngani rasa pelik lah dan agak seram, sebab memang tak ada sesiapa dalam rumah tu selain dia. Abang Ngani mula berdebar. Keyboard tu terus berbunyi. Dia beranikan diri pergi ke bilik sebelah. Dengan perlahan dan berhati-hati, dia buka pintu dan nyalakan letter. Dalam sama-sama tu, dia nampak macam kelibat seorang wanita berambut panjang, bertubuh kecil, tengah duduk menghadap meja keyboard tu. Bulu roma terus meremang, kepala terasa kembang, jantung berdegup kencang. Lembaga tu terpaku menghadap keyboard tu. Kemudian Abang Ngani raba suis lampu dekat tepi dinding dan petik suis. Lampu pula tak menyala. Dia tutup dan on balik. Tapi lampu cuma berkelip. Kejap menyala, kejap padam. Tap, 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 tap. Wanita tu kelihatan menekan keyboard tanpa pedulikan Abang Ngani. Abang Ngani terpaku. Lutut terasa lemah. Dia cuba on lagi suis lampu. Kali ni menyala, tapi lembaga tu terus gaib. Mengucap panjang Abang Ngani. Kemudian dia tinjau seluruh bilik tu. Biasa je, tak ada apa yang terusik. Lepas tu dia off lampu, tutup dan kunci pintu dan kembali ke bilik tidur dia semula. Suasana sepi. Agak lama, bila Abang Ngani mula nak terlelap, terdengar pula macam bunyi gitar. Krang. Mungkin ada kucing kot. Abang Ngani abaikan je. Dekat pukul 1 pagi, Abang Ngani baru je nak lelap. Tiba-tiba dia terkejut bila terdengar suara perempuan tengah menyanyi perlahan dan mendayu dari luar rumah dekat pokok rambutan. Apa lagi ni? Siapa pula yang menyanyi bagi-bagi buta ni? Mulanya Abang Ngani abaikan je sebab rumah dia tu memang agak keras. Memang selalu dia nampak benda-benda pelik. Sampai kan tak ada kawan-kawan dia yang berani tidur dekat rumah dia. Dulu arwah ayah Abang Ngani pernah nampak darah segar membuat-buat keluar dari
dalam tanah depan rumah pada satu petang masa hujan tu. Dan arwah mak dia pula selalu nampak orang berjubah hitam dekat tempat tu. Abang Gani jumpa sebilah keris pendek yang tertulis huruf-huruf Jawi pada hulunya. Dia bagi pada Abang Solo ni yang tinggal dekat Temerloh Pahang tu. Dekat pukul 3 pagi, terdengar lagi suara perempuan tu menyanyi. Betul-betul mengganggu tidur Abang Gani. Abang Gani beranikan diri keluar rumah. Dalam sama-sama lampu jalan tu, dia nampak kelibat seorang wanita berpakaian macam puteri raja tengah menari tarian Mak Yong sambil menyanyi. Sungguh mendayu suaranya. Abang Gani suluh dengan lampu handphone dia. Terkejut Abang Gani bila lembaga tu tiba-tiba mengilai dan terbang ke arah pokok petai dekat seberang jalan. Abang Gani terpaku, menggigil. Tubuhnya terasa lemah. Dia baca ayat kursi sampai dia mula boleh bergerak balik. Bila Abang Gani mula nak melangkah, dia ternampak pokok rambutan bergoyang agak kuat macam ditiup angin kencang, tapi memang tak ada angin masa tu. Abang Gani suluh dekat pokok rambutan tu, tapi tak kelihatan apa-apa. Cepat-cepat Abang Gani masuk ke rumah. Bila dia masuk dalam bilik, Abang Gani ternampak macam ada sesuatu atas bantal dia. Dia suluh. Kelihatan seekor sesumpah yang agak besar sedang menjilat batu geliga tu. Tapi macam mana batu geliga tu boleh ada atas bantal? Padahal sebelum ni dia dah simpan dalam laci amari. Lama juga sumpah tu jilat batu geliga tu. Abang Gani cuma pandang dan biarkan je. Tak lama kemudian, sesumpah tu menoleh dan anggukkan kepala beberapa kali. Kemudian merayap panjat dinding dan hilang di sebalik siling. Abang Gani ambil dan simpan geliga tu dalam laci amari semula. Nasib baik lepas tu tak ada apa-apa kejadian lagi dan akhirnya Abang Gani terlelap juga. Esoknya Abang Gani kerja macam biasa, tapi dia tak ceritakan kejadian semalam pada kawan-kawan dia. Balik dari kerja tu, sampai rumah dalam pukul 6 petang. Sampai je dekat halaman, atas pokok bunga kertas ada beberapa ekor sesumpah tengah bertinggi. Semuanya macam merenuh Abang Gani. Walaupun ada sedikit gementar, tapi Abang Gani abaikan je. Dia masuk rumah, tanggalkan pakaian kerja dia, pakai tuala dan masuk bilik air. Sebaik pintu bilik air terbuka, Abang Gani terkejut. Ada seekor ular hitam berkilat panggungkan kepalanya menghadap Abang Gani. Tapi kelihatan macam ada kening. Kening tu warna putih atas mata dia. Abang Gani tarik nafas panjang. Dia tahu kalau ular berkening putih maknanya bukan ular sebenar. Itu jelmaan jin. Lama juga mereka bertentang mata. Sama-sama tak bergerak. Dan tiba-tiba ular tu gaib sekelip mata. Terkejut Abang Gani. Dia pun teruskan mandi. Esoknya Abang Gani ceritakan segala kejadian tu pada Haji Fuad. Kata Haji Fuad, ada sesuatu sedang uji dia. Haji Fuad suruh Abang Gani bertenang. Malam tu lepas maghrib, Abang Gani keluar ke warung dekat simpang nak makan nasi goreng seafood dengan minum teh tarik. Tak ramai orang masa tu, cuma ada beberapa pelanggan je. Dekat meja penjuru kanan ada 2 orang tengah kusyuk main dam haji. Meja dekat kaunter pula ada seorang lelaki separuh umur, berkain plekat dan pakai kot hitam yang agak lusuh. Asyik renung je Abang Gani. Orangnya kurus, muka cengkung dengan misai dan janggut yang agak lebat. Mulanya Abang Gani tak pedulikan sangat, tapi setiap kali Abang Gani menjeling, dia masih renung Abang Gani. Sampai Abang Gani selesai makan, dia terus je pandang Abang Gani. Bila bertentang mata je, dia tersenyum dan angguk kepala. Abang Gani pun ikutlah senyum sekali. Tiba-tiba dia bangun dan berjalan ke meja Abang Gani. Dia bagi salam dan hulur tangan. Mereka pun bersalaman lah. Dan dengan selamba dia tarik kursi dan duduk semeja dengan Abang Gani. Abang Gani semakin hairan. Maaf, boleh berbual sikit, kata dia. Abang Gani cuma mengangguk dan pelawa dia minum. Tak apa, kita dah minum dah, katanya. Abang kenal saya ke? Atau kita pernah jumpa? Maaf kalau saya lupa. Tak, kita belum pernah kenal, tapi saya rasa awak boleh tolong saya. Abang Gani bertambah bingung. Menurut lelaki tu, dia tahu Abang Gani ada batu geliga tu. Dia nak minta berubat anak dia. Anak perempuan dia sakit pelik, macam orang gila.
selalu mengamuk dan meracau, terutamanya waktu petang lepas asar. Bila bawa ke hospital, doktor tak dapat kesan apa-apa, normal je. Tapi bila bawa balik rumah, dia jadi balik meracau, sekejap menangis, sekejap ketawa, tak tentu pasal. Suka makan benda-benda pelik. Makan benda pelik? Benda apa? Macam nyamuk, lalat, semut. Hah? Dah berapa lama macam tu? 2 bulan dah lepas ada orang minta di hari tu. Tapi dia tolak sebab mungkin dia dah ada pilihan lain. Maklum sajalah anak-anak zaman sekarang. Abang Gani jadi serba salah sebab dia bukan bomoh atau dukun. Disebabkan tak selesa bercerita panjang dekat warung tu, Abang Gani jemput lelaki tu ke rumah dia. Rumah Abang Gani dengan warung tu pun tak jauh sangat, lebih kurang 200 meter je. Dekat rumah, lelaki tu pun bercerita dengan lebih panjang lagi tentang penyakit misteri anak perempuan dia dan macam mana dia tahu Abang Gani ni ada batu geliga tu. Katanya dia dapat alamat dalam mimpi berjumpa dengan seorang yang ada simpan geliga sesumpah di kampung dekat sempadan Malaysia Thailand. Dan dalam mimpi tu diberikan tanda-tanda orang tersebut, iaitu Abang Gani lah. Dan katanya lagi dia kenal Abang Gani melalui mimpinya. Dia merayu minta Abang Gani tu ubatkan anak perempuan dia. Pada mulanya Abang Gani menolak dengan baik lah sebab dia bukan dukun atau bomoh. Yang Abang Gani tahu cuma mengurut. Setakat nak mengurut urat-urat yang terseliuh atau betulkan kedudukan urat saraf, bolehlah sikit-sikit. Itu pun warisan daripada ibu dia. Tapi lelaki tu tetap merayu juga. Katanya pemegang batu geliga tu je yang mampu ikhtiarkan untuk merawat anak dia. Lama juga mereka berbual. Abang Gani nak buatkan air tapi dia menolak sebab baru je lepas minum dekat warung tadi. Abang tinggal dekat mana? Gunung Condong. Oh, saya ni tak pandai. Tak pernah pun mengubat sesiapa. Tapi kalau geliga sesumpah tu memang saya ada. Kalau abang berhajat sangat, terpaksalah saya ikhtiarkan juga. Tapi apapun, hanya Allah yang punya kuasa penyembuh. Dia yang bagi ujian. Dia jugalah tempat kita memohon. Kita berdoa je. Ya, saya faham. Tapi abang kena bawa anak abang tu ke sini. Bila tu? Esok boleh? Abang bawa anak abang tu ke sini petang Khamis minggu depan. Nak kena bawa apa-apa ke? Tak apa. Nanti kalau perlu, kita cari dekat sini je. Jam dah dekat pukul 10 malam. Dia minta diri untuk pulang sebab pukul 11 pintu sempadan ditutup. Lepas dia beredar tu, Abang Gani masuk dalam bilik. Buka laci almari dan keluarkan batu geliga tu. Lampu bilik Abang Gani padam. Dia nyalakan sebatang lilin. Kemudian dia letakkan batu geliga tu atas tapak tangan dan renung geliga tu. Suasana ketika itu amat sunyi. Tiba-tiba suhu bertukar jadi amat sejuk. Meremang bulu rumah Abang Gani. Terasa macam ada sesuatu yang pandang dia. Terdengar macam bunyi dengusan nafas yang keras dan macam bunyi deru angin, tapi tak ada angin bertiup dalam bilik tu sebab api lilin tak bergerak pun. Tiba-tiba geliga tu bercahaya dan bergetar atas tangan Abang Gani. Tak semena-mena muncul seekor sesumpah atas lengan Abang Gani. Sesumpah tu menjilat batu geliga tu beberapa kali dan terus gaib. Dalam batu kecil tu, Abang Gani nampak macam bayangan seorang perempuan muda. Walaupun dengan wajah yang comot dan rambut yang kusut, tapi gadis tu sangat cantik. Kemudian bayangan gadis tu terus hilang. Abang Gani terus merenung geliga tu. Lepas tu muncul pula bayangan lelaki tua berjubah putih. Dan dalam sunyi malam tu, Abang Gani terdengar suara garau. Dia dekatkan batu geliga tu ke telinga dia. Ternyata suara tu keluar dari batu geliga tu. Perempuan muda tu disihir sebab dia tolak pinangan seseorang. Orang tu marah dan menyihirnya. Sekarang dia hampir gila. Sihir yang dia kenakan agak kuat, mainan syaitan. Nanti rendam geliga ni dalam air dan mandikan dia di tepi sungai lepas maghrib. Dan hanyutkan pakaian basahannya ke sungai. Gantikan dengan persalinan hijau. Sebelum tu basuh pakaian gantiannya tu dengan air yang diambil dari 7 masjid atau surau. Apa pun berdoa dan berserah pada Allah. Semoga diberi kesembuhan. Kita ikhtiar bantu setakat yang mampu. Bayangan lelaki tua dalam batu geliga tu berangsur hilang. Abang Gani terpegun kejap dan cuba ingat pesanan lelaki tua tu sebaik mungkin. Tak lama kemudian keadaan kembali normal. Abang Gani pun simpan balik batu geliga tu dalam almari laci dia.
Waktu dah tengah malam. Abang Ani padam lilin dan rebahkan badan. Akhirnya dia terlelap. Petang Khamis tu, seperti yang dijanjikan, mereka datang dengan Hilux Subaru. Mereka datang 5 orang. Lelaki tu dengan isteri dia, anak perempuan dan 2 orang budak lelaki. Anak perempuannya cantik, tapi wajahnya nampak pucat dan cengkung. Inilah anak kami, Mekta. Lelaki tu berkenal dengan anak perempuan dia dan ceritakan serba sedikit tentang penyakit anak dia. Tiba-tiba Mekta angkat muka dan pandang tepat ke arah Mangani. Renungannya tajam. Ibu Mekta bersuara. Dulu dia pernah dilamar orang kapas kota, tapi kami tolak sebab pemuda tu pemalas dan kaki mabuk. Mekta pun tak suka dia. Ada bawa barang-barang yang saya pesan? Ada. Adik, pergi ambil beg hitam dalam kereta. Tak lama kemudian, kawan Abang Gani datang bawa minuman dan kuih yang dia pesan tadi. Masa Abang Gani tuang air kopi dalam cawan, tiba-tiba Mekta menjerit dan menepis. Habis berterabur cawan dan air tertumpah. Ayah Mekta segeralah pegang dia. Suasana jadi kecoh. Mekta terus menjerit dan meracau. Tudung pink yang dipakainya dah terpelanting. Matanya terjegi. Dia mendengus dan lagakan gigi atas dan bawah. Tiba-tiba Mekta bersuara, tapi suara tu bukan suara dia. Suara lelaki yang garau dan kasar. Pasal bodoh, orang nak buat hak mulik dia tak say. Bodoh, mapuh lemu. Pegang dia. Ayah Mekta terus peluk Mekta dari belakang. Maknya pula pegang kaki. Suasana jadi cemas. 2 orang budak lelaki tu terlopong pandang kakak dia. Kawan Abang Gani pun kelihatan cemas dan tercengang. Cepat ambil air. Kawan Abang Gani pun segera mengangguk dan bangun menuju ke dapur. Kemudian datang semula bawa air sejuk dalam mangkuk putih. Abang Gani keluarkan geliga sumpah dia dan masuk ke dalam air tu. Tiba-tiba air dalam mangkuk tu menggelegak dan berasap. Abang Gani selup tangan dalam air tu dan sapu pada buku lali Mekta. Dia menjerit sekuat hati. Semua yang ada terdiam dan terpegun melihat peristiwa tu. Sebaik saja Abang Gani sapu betis Mekta dengan air tu, mata Mekta yang tadinya terjegi kemerahan mula kuyup. Dia seakan lemah dan rebah. Ayahnya meriba dan pangku kepala Mekta. Abang Gani beristighfar dan tarik nafas lega. Air dalam mangkuk masih berasap. Bila asap dia mula hilang, nampak seakan bayangan dalam air tu. Abang Gani amati betul-betul. Belakang rumah ada pokok lengkuas, tanya Abang Gani. Ayah dan ibu Mekta terkejut dan ibu Mekta mengangguklah. Dekat dengan pokok petik, tanya Abang Gani. Ayah Mekta renung ke dalam mangkuk dengan dahi dia yang berkerut. Abang Gani tak pasti dia nampak bayangan dalam air tu atau tak. Kemudian Abang Gani terus merenung dan ternampak seakan kepala manusia pakai mahkota warna emas, macam yang biasa dipakai oleh penari Mak Yong. Wajahnya berkerut dan bengis, pandang Abang Gani dengan rasa marah yang amat sangat. Dalam rumpun lengkuas tu ada ditanam benda dalam bungkusan kecil warna hitam. Ditanam orang dengan niat menyihir anak pakcik ni. Mekta rebah dan tak sedarkan diri. Ibunya nampak resah, mengusap rambut anak dia. Hari dah semakin senja. Kita kena tunggu lepas maghrib. Nanti kita ke sungai untuk lepaskan sihir dia. Malam tu lepas maghrib mereka ke sungai dekat belakang rumah Abang Gani. Tak jauh sangat pun, cuma beberapa minit je berjalan kaki. Mujurlah malam tu agak cerah dan dengan cahaya bulan. Sampai dekat tebing sungai tu, kawan Abang Gani segera bentang tikar mengkuang dekat bawah pokok rawa dan letakkan barang-barang dekat situ. Ibu Mekta dengan adik lelaki dia duduk kat situ dan Abang Gani beritahu apa yang perlu dibuat. Mekta perlu dimandikan dengan pakaiannya sekali. Abang Gani cuma bagi arahan dari gigi air je. Sungai tu pun tak ada dalam sangat, cuma paras lutut je. Kemudian Abang Gani ambil air dalam baldi dan masukkan beberapa ramuan. 7 biji limau nipis dibelah 2, 7 jenis bunga dan sedikit sintuk. Abang Gani baca beberapa surah ruqyah termasuk selawat dan zikir tertentu serta ayat kursi dan 3 kul. Semuanya 7 kali dan akhirnya Abang Gani masukkan geliga sesumpah tu ke dalam air tu. Kemudian serahkan baldi air tu kepada ayah Mekta. Jirus dari atas kepalanya, kemudian selamkan dia sekejap sambil lepaskan pakaiannya dan gantikan dengan kain batik. Tiba-tiba dekat sebelah hilir sungai, tak jauh dari tempat mereka, berdekatan dengan rumpun rumbia, terdengar bunyi suara menjerit dan serentak dengan tu kelihatan cahaya dari berbola api. Semua yang ada terkejut, tapi Abang Gani memang dah jangka perkara tu. Jangan pedulikan, cepat mandikan dia, kata Abang Gani.
Selesai upacara buang sihir tu, mereka ke rumah Abang Gani semula. Mekta masih diam membisu, namun wajahnya nampak segar sikit. Selepas segalanya selesai, mereka pun makan malam dekat rumah Abang Gani. Selesai makan malam tu, ayah Mekta bersuara, putus ubatnya kena macam mana? Tak ada apa, cuma bawa garam je. Sebelum balik tu, ayah Mekta bisikkan sesuatu pada isteri dia dalam bahasa Thailand. Isterinya buka beg kecil, keluarkan satu sampul dan hulurkan pada Abang Gani. Apa ni? Ambillah, terima kasih banyak ubatkan anak kita. Kemudian dia masuk kereta dan hidupkan enjin. Terima kasih banyak Abang. Tiba-tiba Mekta bersuara. Dalam samar cahaya tu, Abang Gani nampak Mekta tersenyum ceria. Dia betul-betul terpegun dengan kejelitaan Mekta. Kawan Abang Gani berdehem seakan-akan menyindir dia. Abang Gani cuma tersenyum dan masuk ke rumah. Okey, itu dia kisah geliga sesumpah atau sumpah-sumpah yang dikongsikan oleh Abang Gani. Kalau anda ada kisah seram dan misteri yang nak dikongsikan dengan subscriber saya, sila emailkan ke alamat di bawah. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe dan tekan notification bell sekali. Baiklah, kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios. Abang Gani terpaku, menggigil dan tubuh dia terasa lemah. Dia baca ayat kursi sampai dia mula boleh bergerak balik. Bila Abang Gani mula boleh melangkah, okey nak buat sok. Okey nak buat sok. Okey nak Okey nak buat sok. Okey nak buat Okey nak buat sok balik. Dia tak bodoh, mampus lama.